Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid. Okay, bersama kita lagi, berjumpa lagi. Okay, hari ni kita nak belajar tajuk abad dan dekad. Pecahan dan perpuluhan. Kita nak belajar tambah dan tolak pecahan dan perpuluhan untuk abad dan dekad. Sebelum ni kita dah belajar apa? Apa? Abad dan dekad dan tahun. Okay, jom kita tengok. Standard pembelajaran pada hari ini adalah menyelesaikan ayat matematik tambah dan tolak masa melibatkan pecahan dan juga menyelesaikan ayat matematik tambah dan tolak masa melibatkan perpuluhan. Tambah dan tolak perpuluhan iaitu untuk abad dan dekad. Okey, apa yang kamu perlu ingat ataupun apa yang di-highlightkan untuk tambah dan tolak pecahan dan perpuluhan ni kan? Yang pertama adalah kita kena samakan penyebut. Samakan penyebut ni untuk pecahan. Tambah dan tolak dalam pecahan perlu samakan penyebut. Penyebut tu yang mana? Penyebut tu yang bawah. Untuk 1/2. 2 ni adalah penyebut dia. Kita kena samakan dulu dengan yang lagi satu, baru kita boleh tambah ataupun tolak. Yang kedua, kita kena samakan unit. Kita kena samakan unit untuk tambah ataupun tolak. Lepas tu kita tengok juga soalan nak jawapan dalam apa. Contoh jawapan nak dalam abad dan dekad, tapi kita ada abad saja. Jadi kita kena tukarkan kepada abad dan dekad. Macam itulah. Nanti kita tengok macam mana contoh dia. Okey, yang ketiga adalah satu abad bersamaan dengan 10 dekad. Ni penting. Ini kamu penting kerana kita kalau nak menukarkan abad kepada dekad, kita kena darabkan dengan 10. Okey, jom kita tengok contoh. Kita tengok untuk tambah abad dan dekad dulu. Tambah ni kita perlu ni lah pecahan dengan perpuluhan sekali. Okey. Soalan yang pertama adalah gua kan, tempat dekat batu, dekat gunung mungkin ada, dalam tu ada gua kan. Gua A berusia 1/5 abad. Manakala usia gua B adalah 1/2 lebih tua daripada gua A. Jadi, berapa usia gua B? Okey, jadi untuk kita tahu usia gua B, kita perlu apa? Kita perlu tambahkan usia gua A ni dengan lebihnya usia gua B ni berbanding dengan gua A. Jadi ayat matematiknya adalah 6 1/5 abad kita tambahkan dengan 3 1/2 abad. Okey. Nampak tak? Penyebut dia tak sama. Penyebut yang bawah ni tak sama. Jadi kita kena darabkan supaya penyebutnya adalah sama. Macam mana kita nak darabkan macam mana kita nak dapatkan penyebut yang sama? Jadi kita kena cari antara sifir 5 dengan sifir 2, yang mana ada yang sama. Jadi yang sama sini adalah 5 darab 2 sama dengan 10, dan juga 2 darab 5 sama dengan 10. Jadi 6 1/5 ni, 1/5 ni kita darabkan dengan 2. Dan juga 3 1/2 ni, 1/2 ni kita darabkan dengan 5. Jadi kita akan dapat 6 2/10 abad ditambahkan dengan 3 5/10 abad. Jadi kita boleh terus tambah. Kita tambahkan 6 dulu, yang besar ni, nombor bulat ni, dengan 3. 6 campur 3 kita akan dapat 9. 2/10 tambah 5/10 kita akan dapat 7/10 abad. Jadi usia gua B adalah 9 7/10 abad. Kita tengok pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua, 3/10 abad ditambahkan dengan 29 dekad. Jawapan nak dalam dekad. Jadi macam mana kita nak dapatkan jawapan dalam dekad? Okey, ni 29 dekad ni, okey, dah sama dengan dekad ni. 3/10 abad. Yang ni yang kita kena tukarkan kepada dekad. Macam mana kita nak tukarkan abad kepada dekad?
kita perlu darabkan dengan 10. Jadi 3/10 abad darabkan dengan 10. Jadi kita boleh potong-potong, kita akan dapat 3 dekad. 3/10 abad ni dia bersamaan dengan 3 dekad. Okey. Lepas tu kita boleh tambah 3 dekad ditambahkan dengan 29 dekad. 9 tambah 3, 12. 1 di atas, 1 bawah di atas dan 2 di bawah. Okey. 1 tambah dengan 2, kita dapat 3. Jadi jawapannya adalah 32 dekad. Okey, boleh dapat? Tengok pula soalan yang ketiga. 4/5 abad tambah dengan 8 abad 7 dekad. Jawapan nak dalam abad dan dekad. Abad dan dekad. Okey. 8 abad 7 dekad ni dah sama dah dengan apa yang jawapan nak. Okey, untuk 4/5 abad ni dia tak ada dekad kan? Jadi kita kena tukarkan kepada dekad. Yang mana kita kena tukarkan kepada dekad? Yang kita kena tukarkan adalah yang pecahan ni. Pecahan ni saja kita tukarkan kepada dekad. Jadi 4/5 abad kita tukarkan kepada dekad. Okay, nampak ni 4/5. 2 ni adalah 2 abad, manakala 4/5 ni adalah 4/5 abad. 4/5 abad ni ialah yang perlu kita tukarkan kepada dekad. Macam mana kita nak tukar kepada dekad? Kita kena darabkan dengan 10. Jadi 4/5 darab 10. Okey, 10 5 jadi 1, kita boleh potong. Dan 10 kita potong jadi 2. Macam mana boleh potong ni kan? Sebabnya 5 darab 2 adalah 10. Jadi 10 bahagi 5 adalah 2. Okey, jadi 4 darab 2 akan dapat 8. Jadi 4/5 abad ni adalah bersamaan dengan 2 abad 8 dekad. Nampak tak? Dia dah dalam apa yang jawapan nak, dalam abad dan dekad. Jadi kita boleh terus tambah dengan 8 abad dengan 8 abad 7 dekad. Kita boleh tambah dah. Okey, kita asingkan abad dan juga dekad. 2 abad ni dengan 8 dekad tambah dengan 8 abad 7 dekad. Okey, kita asingkan, kita tambah yang bahagian dekad dulu. 8 tambah 7 adalah 15. Okey, untuk yang abad pula, 2 tambah 8 adalah 10 abad. Nampak tak di sini? 15 dekad ni adalah dia lebih kan? Lebih apa? Dia lebih daripada 10 dekad. Jadi 10 dekad adalah bersamaan dengan 1 abad. Jadi kita kena tolak 10 sebab kita boleh macam permudahkan dia. 15 tolak 10, 10 ni bermaksud 1 abad. Jadi 1 abad ni kita tambahlah di sini. 10 ni bermaksud 1 abad. Jadi kita tolak 10 di bahagian dekad, kita akan dapat 5 dekad. Dan juga 10 tambah 1 abad dapat 11 abad. 1 ni dia berasal daripada kita tolak 10 dekad ni. 15 tolak 10 dekad. 10 dekad ni bermaksud 1 abad. Jadi dekad di sini kita tambah, kita tukarkan 10 dekad ni kita tukarkan kepada 1 abad dan juga kita tambah di sini di bahagian abad. Jadi 4/5 abad tambah 8 abad 7 dekad adalah 11 abad 5 dekad. Kita tengok pula soalan seterusnya. Keratan rentas lingkaran batang pokok A menunjukkan usia pokok A lebih kurang 0.2 abad. Ni usia ataupun keratan pokok A ni dia menunjukkan usia pokok ni adalah 0.2 abad. Okey. Keratan rentas B, pokok B adalah berusia
0.3 abad lebih. 0.3 abad lebih daripada pokok A. Jadi hitung anggaran dalam abad. Soalan nak dalam abad. Dan juga bagi pokok B. Macam mana kita nak tahu usia pokok B ni adalah 0.2 abad usia pokok A ni, kita tambah dengan 0.3 usia pokok B ni yang lebih. Maksud sini 0.3 ni bukan usia pokok B, tapi dia adalah 0.3 lebih daripada pokok A. Jadi cara nak kita tahu usia pokok B ni adalah kita tambahkan 0.2 abad usia pokok A ni dengan 0.3 abad lebih daripada pokok A ni. Okey, jadi ayat matematiknya adalah 0.2 abad tambah dengan 0.3 abad. Jawapan nak dalam abad. Okey, kita boleh terus tambah kan, 0.2 tambah 0.3, boleh terus tambah. Okey, 2 tambah 3, 5 abad, 0.5 abad. Jadi jawapan usia pokok B adalah, anggaran usia pokok B adalah 0.5 abad. Okey, kita tengok pula abad dan dekad. 12.6 abad tambah dengan 58 dekad. Jawapan nak dalam abad dan juga dekad. Nampak tak? Yang ni dalam abad, yang ni pula dalam dekad. Jawapan nak dua-dua sekali, dalam abad dan juga dekad. Caranya kita kita tukarkan 12.6 abad ni, kita asingkannya. 12 ni selepas titik ni adalah 12 abad. 0.6 ni adalah daripada 6 sebelum titik ni. Ni berasal 0.6 ni adalah 0.6 ni, 0.6 abad. Okey, 12 abad kita kekalkan. Kita tukarkan 0.6 ni kepada dekad. 0.6 abad kita darabkan dengan 10 untuk kita dapat dekad. Jadi 0.6 darab 10, kita gerak di sini, kita akan dapat 6 perpuluhan sifar. Bila 6 perpuluhan sifar ni, sifar yang selepas titik ni tidak dikira. Jadi kita kira yang ada di depan ni je. Yang sebelum titik ni je. Jadi dia adalah 12.6 abad adalah bersamaan dengan 12 abad 6 dekad. Jadi kita tambah, kita bahagikan abad dan juga dekad. Okey, 12 abad, kita 12 abad 6 dekad tambah dengan 58 dekad. Kita tambah dulu. 6 campur 8 adalah 14. 1 buat di atas, 4 di bawah. 5 tambah 1, 6. Jadi 66 tambah 58 dekad adalah 64 dekad. 12 ni tak tambah apa-apa kan. Jadi kita kekalkan adalah 12 dekad, 12 abad. Okey, 64 ditolakkan 60. Sebab apa? Sebab kita boleh dekad ni, kita boleh macam mana? Kita boleh 60 dekad kita boleh pecahkan kepada 64 ni, kita boleh pecahkan kepada 60 dekad tambah dengan 4 dekad. Jadi 60 dekad ni adalah bersamaan dengan 6 abad. 60 dekad ni bersamaan dengan 6 abad. 6 abad ni bersamaan dengan apa? 6 abad bersamaan dengan 60 dekad. Jadi kita akan tolak 60. Kita boleh simplifykan ataupun kita boleh kecilkan dia. Kalau kita dah dapat
dekad ni dalam tempat ada puluh dan sa, kita nak jadikan dekad ni sa sahaja. Kita nak tinggalkan sa sahaja. Yang puluh ni kita kena tukarkan kepada abad. Jadi 64 dekad ditolakkan dengan 60 dekad adalah bersamaan dengan 4. 12 tambah 6. 6 ni adalah berasal daripada 60 dekad yang kita tolak tadi. Jadi kita tambahkan kepada bahagian abad. Okey, 12 tambah 6 adalah bersamaan dengan 18 abad. Jadi jawapannya adalah 18 abad 4 dekad. Kita tengok pula soalan yang terakhir untuk tambah. Tambah 4 9/10 abad dan 3.2 abad. Beri jawapan dalam abad dan dekad. Jawapan nak dalam abad dan dekad. Okey. Nampak tak di sini? Ini dalam abad dan ini dalam abad. Jawapan nak dalam abad dan dekad. Jadi, yang mana kita perlu tukarkan kepada dekad adalah 9/10 abad ni kita tukarkan kepada dekad. Dan juga 2 ni 2 selepas titik perpuluhan abad ni kita tukarkan kepada dekad. Okey, 9/10 abad kita darabkan dengan 10 dekad. Kita darabkan dengan 10 untuk kita tukarkan kepada dekad, kita akan dapat 9 dekad. Manakala 0.2 abad didarabkan dengan 10 akan menjadi 2 dekad. Kita gerakkan ke arah kanan titik perpuluhan ni. Dia akan jadi sifar. Dia akan jadi 2.0 sifar. Sifar selepas titik ni tak dikira. Jadi kita ambil 2 ni saja. Jadi dia adalah 2 dekad. Okey, jadi 4 9/10 abad adalah 4 abad 9 dekad. Manakala 3.2 abad adalah bersamaan dengan 3 abad 2 dekad. Jadi kita boleh terus tambah. Okey, boleh tambah 4 abad 9 dekad tambah dengan 3 abad 2 dekad. Kita akan dapat 9 tambah 2, kita akan dapat 11 dekad. 4 tambah 3, kita dapat 7 dekad. Okey. Macam saya cakap tadi, kita ada nilai tempat, puluh dan sa. Kita nak nilai sa sahaja. Jadi nilai puluh ni adalah 10 kan. Kita tolak dengan 10. 10 ni bermaksud 1 abad. Jadi 1 abad kita tambah di sini 1 abad ni. 1 abad ni berasal daripada 10 dekad yang kita tolak ni. Okey, jadi 11 tolak 10 adalah 1 dan 7 tambah 1 adalah 8 abad. Jadi 4 9/10 abad ditambahkan dengan 3.2 abad adalah bersamaan dengan 8 abad 1 dekad. Okey, kita tengok pula abad dan dekad, tapi kita tengok tolak. Okey, soalan yang pertama, usia wang pada tahun 2021. Pernah nampak tak duit ni, duit ringgit, RM1 ni? Ni adalah RM1 lama. Pada tahun 2021, usia duit ni adalah 1/2 abad. Yang ni duit yang baru sekarang, duit RM1 baru sekarang. Dia berusia 1/10 abad pada tahun 2021. Okey, kira beza. Beza ni bermaksud tolak usia wang, usia kedua-dua wang kertas tersebut. Jadi kita kena tolakkan yang besar dengan yang kecil. Okey, jadi 1/2 abad tolak dengan 1/10 abad. Jawapan nak dalam abad. Disebabkan penyebut dia tak sama, jadi kita kena sambungkan penyebut dia ataupun bawah dia tu kan. Okey.
Dalam sifar 2 kita ada 10, iaitu 2 darab 5 adalah 10. Jadi 1/2 ni kita darabkan dengan 5. Okey, nampak ni? 1 darab 5 per 2 darab 5 abad ditolakkan dengan 1/10 abad. Kita akan dapat 5 per 10 abad tolak dengan 1/10 abad. Jadi kita boleh terus tolak. 5 tolak 1 adalah 4/10 abad. Selepas 4/10 abad ni, kita boleh kecilkan dia lagi ataupun permudahkan dia lagi dengan cara kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat 2/5 abad. Jadi beza usia antara kedua-dua wang kertas ini adalah 2/5 abad. Okey, kita tengok soalan yang kedua. 7 3/5 abad tolak dengan 4 abad 8 dekad. Yang ni dah sama kan dengan apa yang jawapan nak, iaitu dalam abad dan dekad. Tapi 7 3/5 abad ni dia hanya dalam abad, dia tak ada dekad. Jadi 3/5 ni sahaja yang kita perlu tukarkan kepada dekad. 7 ni kita perlu biarkan sebab 7 ni memberi maksud 7 abad dah. Jadi 3/5 abad yang perlu kita tukarkan tu, 3/5 abad kita darabkan dengan 10. Jadi dalam sifar 5 ada 10, iaitu 2. 5 darab 2 adalah 10. Jadi 10 kita boleh potong. 10 bahagi 5 adalah 2. Jadi kita akan potong 10 ni jadi 2, 5 ni jadi 1. Jadi 3/1 bersamaan dengan 3. Okey, jadi 3 darabkan dengan 2 akan dapat 6 dekad. Jadi 3/5 abad ni adalah 6 dekad. Jadi 7 3/5 ni adalah 7 abad 6 dekad. Sebab apa? Sebab 3/5 ni kita tukarkan kepada 6 dekad. Jadi bila dah dalam abad dan dekad, yang ini pun dalam abad dan dekad, jadi kita boleh terus tolak. Okey, 7/6, 7 abad 6 dekad kita tolakkan dengan 4 abad 8 dekad. Nampak tak? Tukar 1 abad kepada 10 dekad, kemudian tambah 10 dekad dan 6 dekad menjadi 16 dekad. 6 tolak 8 kita tak boleh kan, sebab 6 lebih kecil daripada 8. Jadi kita kena pinjam daripada abad ni. Kita pinjam daripada abad ni, kita bukan pinjam 1, tapi kita pinjam 10 dekad. Jadi 7 abad ni kita pinjam 1 abad akan jadi 6 dekad. 1 abad yang kita pinjam ni adalah bersamaan dengan 10 dekad. Jadi 6 ni kita perlu tambahkan dengan 10, kita akan dapat 16. Jadi 16 dekad tolak 8 dekad adalah bersamaan dengan 8 dekad. 6 abad tolak dengan 4 abad akan dapat 2 abad. Jadi jawapannya adalah 2 abad 8 dekad. Kita tengok pula. Ni adalah kereta Proton Saga dan juga Prodo Myvi. Usia Proton Saga ni pada tahun 1985 hingga 2008 adalah 0.23 abad. Manakala usia Proton Myvi ni daripada 2005 hingga 2011 adalah 0.06 abad. Jadi yang besar kita akan tolakkan dengan yang kecil. Kalau perpuluhan ni kita boleh terus tolak. Sebab apa? Dia adalah unit dah sama, nak abad dan juga jawapan pun nak abad. Jadi kita boleh terus tolak. Okey, 0.23 tolak 0.06. Okey, 3 tolak 6 tak boleh. Jadi kita pinjam 1, akan dapat
1. 2 ni akan jadi 1. Dan juga kita tambah 10 di sini. 13 tolak 6 akan dapat 7. 1 tolak sifar akan dapat 1. Jadi jawapannya adalah, bezanya adalah 0.17 abad. Okey, soalan yang keempat. 14.2 abad kita tolak dengan 3 abad 9 dekad. Jawapan nak dalam abad dan dekad. Jadi yang perlu kita tukarkan adalah 14.2 abad ni. Kita tukarkan kepada abad dan juga dekad. Okey, yang mana kita perlu tukarkan adalah ni, 0.2 ni. 0.2 ni abad ni kita tukarkan kepada dekad. 14.2 abad kita pecahkan 14 abad tambah 0.2 abad. Jadi yang perlu kita tukarkan adalah 0.2 abad. 0.2 didarabkan dengan 10 untuk kita tukarkan kepada dekad. Jadi kita gerak darab 10, kita gerak perpuluhan ni ke arah kanan, akan dapat 2.0 ataupun 2.0. Okey, 2.0 ni, kalau sifar selepas titik ni dia tak dikira. Jadi kita ambil 2 saja. Dia adalah 2 dekad. Jadi 14.2 abad adalah bersamaan dengan 14 abad 2 dekad. Jadi kita boleh terus tolak. 14 abad tolak 14 abad 2 dekad tolakkan dengan 3 abad 9 dekad. Jadi 2 nak tolak 9 tak boleh. Jadi kita kena pinjam 1 abad daripada 14 abad ni kan. Kita pinjam 1 abad. Jadi 14 ni akan jadi 13 abad. Bila kita pinjam 1 abad ni, dia bermaksud kita pinjam 10 dekad. Jadi 10 tambah 2 akan dapat 12. 12 tolak dengan 9 akan dapat 3 dekad. 13 abad tolak dengan 3 abad akan dapat 10 abad. Jadi jawapannya adalah 10 abad 3 dekad. Okey, tengoklah soalan yang kelima ataupun terakhir. 6 1/10 abad kita nak tolakkan dengan 5.7 abad. Jawapan nak dalam dekad. Kalau jawapan nak dalam dekad, kita kena tukarkan yang mana? 6 1/10 abad ni kita kena darabkan dengan 10 supaya dia menjadi dekad. Okey. Ini kamu beri perhatian. Okey. Ni dalam abad, jawapan nak dalam dekad. Jadi nampak tak di sini? Sini pecahan dan sini perpuluhan. Yang mana senang untuk kita tolak? Kita senang nak tolak bila nombor tu dalam perpuluhan. Jadi 6 1/10 abad ni kita tukarkan kepada perpuluhan. Okey. 6 abad 6 1/10 abad dia akan jadi 6 abad tambah 1/10 abad. Okey, 6 abad kita kekalkan. 1/10 ni kalau kita tukarkan kepada perpuluhan, dia adalah 0.1 abad. Jadi 6 tambah 0.1 abad kita akan dapat 6.1 abad. Jadi bila ni dah sama, perpuluhan dah sama, 6.1 kita boleh terus tolakkan dengan 5.7 abad. Okey, jadi kita tolak dulu. 6.1 kita tolakkan dengan 5.7. 1 nak tolak 7 tak boleh. Jadi kita kena pinjam daripada sebelah. Kita kena pinjam daripada 6 ni. 6 ni akan jadi 5. 1 ni akan jadi 11. Jadi 11 tolak 7 kita akan dapat 4. 5 tolak 5 kita akan dapat 0. Jadi 0.4 abad. Okey, jawapan nak dalam
dekad. Jadi 0.4 abad ni kita kena tukarkan kepada dekad. Macam mana kita nak tukarkan abad kepada dekad? Kita kena darabkan dengan 10. Jadi 0.4 kita darabkan dengan 10. Bila darab 10, kita gerakkan perpuluhan sahaja. Perpuluhan ni kita gerakkan ke arah kanan. Jadi dia akan jadi 4.0. Bila sifar ni dia selepas perpuluhan, kita tak kira ataupun dia tak memberi nilai lah. 4.0 adalah bersamaan dengan 4. Jadi 0.4 abad adalah 0.4 abad adalah 4 dekad. Jadi jawapannya adalah 4 dekad. Okey, kalau tak faham boleh tanya cikgu, nanti cikgu terangkan dengan lebih detail insya-Allah. Okey, nanti buat latihan yang cikgu bagi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.